Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang mati Allah sekalian? Alhamdulillah pada hari ini saya bersama dengan tuan-tuan dalam program kita Quran Time, ya, Quran Time. Dan pada hari ini insya-Allah kita akan melihat kepada juzuk ketiga dan keempat, ya. Saya ada Quran dan tuan-tuan pun ada Quran masing-masing. Mari sama-sama kita baca daripada juzuk yang ketiga, ya, pada muka surat yang ke surat berapa, ya. Okey, kita muka surat yang ke-42, ya. Mari sama-sama yang ada Al-Quran boleh buka sekarang, ya. Dan bagi yang baru sampai, kita berada pada hari yang kedua. Kita doa pada Allah SWT, Allah beri keberkatan, Allah beri rahmah dengan bacaan Al-Quran kita, kita tadabbur, kita dapat barakah, ya. Allah turunkan barakah kepada bumi Malaysia, Allah turunkan barakah kepada dunia ini. Kita perlukan sangat bantuan daripada Allah SWT. Okey, baik. Mari kita sama-sama melihat kepada surah Al-Baqarah ayat yang ke-253. Kita nak baca sama-sama tuan-tuan, ya, sampai ayat 254, ya. Okey, sudah bersedia? Saya tunggu tuan-tuan sekejap, ambil Al-Quran masing-masing sebelum kita bermula, insya-Allah. Baik, kita sudah bersedia? Kita sama-sama tuan-tuan, ya. Muka surah 42 ayat 243, ayat 253 dan 254. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'dhin minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. Tuan-tuan dan puan mati Allah sekalian, ini adalah bacaan daripada surah, ya, surah Al-Baqarah ayat 253. Rasul-rasul kami telah lebihkan sebahagian daripada sebahagian yang lain. Kalangan mereka ada yang boleh Allah berfirman dengan mereka, dan sebahagian yang lain pula ada yang ditinggikan beberapa darajat, ya. Jadi kita tahu bahawa daripada juzuk yang ketiga ini Allah bercerita tentang rasul ini ada berbeza-beza, ya. Allah berikan kelebihan yang ini, boleh bercakap, boleh ditinggikan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam Mustafa sebagai rasul terakhir yang diberikan mukjizat yang kekal sampai akhir zaman yang kita baca pada hari ini, ya. Dan kami berikan Isa putra Maryam beberapa mukjizat, dan kami perkuatkannya dengan Ruhul Qudus. Jika Allah kehendaki, nescaya orang setelah mereka tidak akan saling membunuh setelah sampai bukti-bukti pada mereka, tetapi mereka bertelingkah, maka ada di kalangan mereka yang beriman dan ada yang kafir. Jika Allah kehendaki, mereka tidaklah saling membunuh. Allah boleh sahaja, ya, nak jadikan semua orang baik, tuan-tuan, ya, semua orang beriman. Tetapi Allah memberi pilihan kepada kita, ya, memberi pilihan kepada jin sama ada ingin beriman ataupun berkufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah permulaan bagi juzuk yang ketiga, dan Allah ikuti dengan seruan kepada orang-orang yang beriman. Pada tuan-tuan, pada hari ini kita diseru oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat 254, iaitu sedekahlah sebahagian daripada rezeki, ya, sedekahlah sebahagian daripada rezeki yang ada. Yang telah kami berikan padamu setelah datangnya sebelum datangnya hari ketika tiada lagi jual beli, tiada lagi persahabatan, dan tiada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Allah bawakan perkara ini kepada kita kerana apa? Kerana bercakap tentang orang beriman ini, tuan-tuan, ya, yang tidak bertelingkah ini, dia suka
suka untuk menderma. Ya, suka untuk menderma. Ini penting. Ya, kita hari ini kalau boleh tuan-tuan dah baca Quran, okey, alhamdulillah tuan-tuan dah solat subuh pagi tadi, dan juga yang ketiganya ialah kita derma. Derma, ya. Nanti kalau tuan-tuan nanti bawah tu, kalau tuan-tuan tengok kepada sempena Quran time ini, sebenarnya kita nak menggalakkan, okey, sama-sama dengan tuan-tuan, jom semarakkan Quran Hour, ya. Quran time ini yang kita buat ini sebenarnya adalah sebahagian daripada kempen Quran Hour untuk kita sama-sama buat program sebanyak mungkin, ajak seramai mungkin baca, faham dan amalkan Al-Quran ini. Kerana ini sahaja cara untuk kita kembali pada Allah. Allah beri bantuan kepada kita, dan Allah berikan kepada kita keberkatan. Ya, dalam surah dalam Al-Quran Allah cakap walau amanu ahlul qura, jika beriman sesuatu qaryah itu, wattaqau, dan bertakwa, Allah akan bukakan barakatin minas sama, daripada pintu langit. Ya, jadi ini penting untuk kita sama-sama beri perhatian, pasal kita perlukan barakah. Kita perlukan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi mari kita tengok kepada apakah gambaran ini juzuk ketiga. Kita nak baca pula juzuk keempat. Mari kita tengok. Tuan-tuan boleh buka kepada muka surat yang ke-62. Kita nak baca sikit daripada ayat 93, ya, muka surat 62. Okey, muka surat 62 ayat 93 dan ayat yang ke-94 dan ayat 95. Kita nak baca sikit. Sedia tuan-tuan, ya. Okey, saya tunggu tuan-tuan, insya-Allah. Baik, kita sekarang nak pergi kepada juzuk yang keempat. Ya, selepas daripada program ini nanti tuan-tuan boleh sambung balik, ya, juzuk ketiga dan juzuk yang keempat. Kita doakan, ya. Tak dapat semua pun, kita dah dapat baca 2-3 ayat ini pun kita bersyukur. Kita minta Allah berkati kita. Baik. Kita baca juzuk yang keempat daripada ayat 93, ya, muka surat 62. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu at-ta'ami kana hillan li bani Israil illa ma harrama Israil ala nafsihi min qabli an tunazzala at-Taurah. Qul fa'tu bit-Taurati fatluha in kuntum sadiqin. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Semua makanan itu halal bagi Bani Israel kecuali makanan yang diharamkan oleh Israel, Yaqub, atas dirinya sebelum Taurat diturunkan. Katakanlah, wahai Muhammad, maka bawalah Taurat lalu bacalah jika kamu orang-orang yang benar. Ini adalah percakapan Nabi kepada orang-orang Yahudi. Ya. Bila Nabi masuk ke Madinah itu, Nabi sebenarnya bertemu dengan orang-orang Yahudi. Jadi bercerita kembali, maka barang siapa mengadakan pembohongan terhadap Allah, setelah itu maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Katakanlah, wahai Muhammad, benarlah segala yang difirmankan Allah, maka ikutlah agama Ibrahim yang lurus, dan dia bukanlah termasuk kalangan orang-orang yang musyrik. Ini penting, ya, pasal zaman sekarang ada orang kata bahawa Yahudi itulah yang sebenarnya original, ya. Nabi Ibrahim itu adalah orang Yahudi dan dia agama Yahudi, bukannya agama Islam. Tetapi Nabi Ibrahim sebenarnya Allah nyatakan di sini bukan di kalangan orang yang musyrik, yang syirikkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan sekalian, inilah sedikit Allah cerita sambungan lagi tentang Bani Israel. Penting, ya, pasal apa? Pasal Nabi kena memahami psikologi Bani Israel, Yahudi, dan lebih daripada itu memahami rakyatnya. Ya, sebagai seorang pemimpin, ini surah pemimpin. Kalau kita cakap tadi surah Baqarah, kemudian disambung dengan surah Ali Imran, ini disambung dengan Bani Yahudi, orang Yahudi, orang Nasrani. Ya, Allah bawakan perspektif itu, dan kita kena faham, ya, pasal dua-dua ni adalah agama samawi, tetapi telah diubah, dan yang kekalnya adalah Islam, yang panduannya ada di dalam Al-Quran. Ini sedikit gambaran, ya. Apa benefit untuk kita memahami bahawa sebenarnya kalau orang Yahudi Nasrani ini, kita kena faham psikologinya, dan lebih daripada itu, benda itu boleh masuk ke dalam umat Islam, banyak songel, banyak bertanya apa sebagainya,
kecuali apabila kita jelas identiti kita, teguh identiti kita. Kalau kita tengok surah yang ketiga tadi, surah Ali Imran, teguh seperti mana keluarga Imran. Keluarga Imran ni amat mentauhidkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi saya nak bawakan tuan-tuan kepada apakah yang ada pada tadi, pada kalau kita tengok sebentar tadi, kita tengok dulu juzuk yang ketiga. Saya tunjukkan ya. Juzuk yang ketiga kita bermula daripada ayat 253 ya, dan kemudian juzuk keempat tadi pada surah Ali Imran ayat 93. Maka kalau kita tengok dekat sini, okey, kita tengok dulu untuk juzuk yang ke dua ya. Okey. Juzuk yang ketiga ya, juzuk yang ketiga. Apa yang kita boleh nampak sekarang ini ialah mari kita tengok sekejap. Kalau kita mulakan dengan ayat yang ke-100 ya, 253 daripada surah Al-Baqarah. 253 kat mana tu? Dekat sini tuan-tuan ya. Okey. Jadi pada ayat 253 Rasul mempunyai kelebihan tersendiri ya. Kemudian Allah cerita tentang ayat kursi, kemudian masuk kepada tiada paksaan masuk agama Islam. Tidak ada paksaan masuk agama Islam. Kemudian kita melihat pada mukjizat Nabi Ibrahim yang pelik, peraturan dan syariat doa kepada Allah. Okey. Jadi kalau tuan-tuan perhatikan pada perkara ini yang saya maklumkan tadi, diagram tadi itu, kita tengok dulu kepada contohnya tiada Rasul mempunyai kelebihan tersendiri. Itu kita dah tengok tadi. Okey. Kalau tuan-tuan buka kepada ayat 253 tadi, okey, jap ya, kita tengok balik, patah balik tuan-tuan ya. Okey. Kita dah bincang tentang infak tadi, dan kemudian pada ayat 255 adalah ayat kursi. Ayat kursi ya. Jadi itu yang kita dah tengok. Dan kemudian kita tengok kepada ayat 256. Iaitu la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu sami'un alim ya. Tiada paksaan dalam menganut agama Islam. Jadi teras di dalam Nabi memimpin di Madinah itu, dan juga kita sebagai umat Islam, ialah kita tidak memaksa orang masuk berislam. Ya, orang yang jelas dengan iman, yang jelas dengan kelebihan beriman kepada akhirat, maka orang itulah yang sebenarnya yang boleh masuk Islam. Okey. Baik, itu tentang tiada paksaan masuk Islam. Kemudian pada mukjizat Nabi Ibrahim yang pelik. Kalau kita tengok apakah yang peliknya, 258 ya, bermulalah ya. Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahu al-mulka id qala Ibrahim rabbiyal ladhi yuhyi wa yumiit qala ana uhyi wa umiit qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib fa buhital ladzi kafar wallahu la yahdil qaumadh zalimin. 28 ya. Tidakkah kamu memerhatikan orang yang berdebat dengan Ibrahim mengenai Tuhannya, kerana Allah telah memberinya kerajaan. Ketika Ibrahim berkata Tuhanku ialah menghidupkan dan mematikan, dia berkata aku pun dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata Allah menerbitkan matahari daripada timur, maka terbitkan ia daripada barat, maka bingunglah orang kafir itu. Itu argument ya. Nabi Ibrahim ini dia mempunyai kemahiran berhujah, dan itu jugalah yang kita perlu hujahkan kepada akidah kita ya, terutama zaman sekarang tuan-tuan ya. Dalam zaman COVID-19 ini kita berhadapan dengan ada orang yang dia rasakan bahawa Tuhan itu tiada, ataupun Allah Tuhan itu tidak penting. Maka Allah bawakan makhluk nano peringkat nano yang kecil ini untuk memberitahu bahawa sebenarnya nano pun dah takut ya. Apatah lagi kalau Allah berikan lagi makhluk-makhluk lain, dan jangan sampai nak melawan Allah. Itu lagilah tidak diberi perhatian, kerana manusia ni amat lemah tuan-tuan ya, amat lemah. Baik. Jadi seterusnya apa lagi yang kita belajar daripada kalau kita tengok daripada ayat 260, Allah bercerita tentang Nabi Ibrahim minta kaifatuhil mauta ya, ayat 260. Dan Allah kata okey, tak berimankah litatma'inna qalbi, liyatma'inna qalbi, untuk menenangkan hati,
Maka Allah kata ambillah burung bagi 4 dan kemudian cincang-cincang tebarkan dan kemudian panggil, maka Allah boleh datangkan balik semula. Ceritanya apa tuan-tuan, apa kaitan dengan kita sebenarnya? Ya, Nabi Ibrahim buat ini untuk manfaat kita juga, ya, iaitu dalam hidup kita ini ada masanya memang kita beriman, tetapi kadang-kadang ketenangan itu tidak berapa ada, ya. Macam sekarang ni lah, betul ke Allah nak selamatkan kita daripada COVID? Kan? Sebenarnya Allah boleh bagi je, ya. Yang penting ialah kita berusaha. Nabi Ibrahim ni berusaha, okey, buat eksperimen itu. Eksperimen kita apa? Eksperimen kita ialah baca Quran, solat, doa, ya. Bukanlah sebenarnya nak eksperimen sangat, ya, tetapi sebenarnya ialah usaha kita untuk menenangkan hati, dan kemudian nanti kita akan lihat bahawa Allah akan beri kesembuhan. Ya, kalau tahu pada abad ke-7 dahulu ada taun, walaupun beribu-ribu orang meninggal, tetapi lepas itu habis. Kita tak rasakan pada tahun 2020 ini taun, tuan-tuan, ya. Tapi sekarang ni Allah bawakan COVID-19 agar kita sedar bahawa wa'lam annallaha azizun hakim. Allah ini maha berkuasa, Allah ini maha bijaksana. 260, ayat 260, ya. Dan akhir sekali, kalau kita tengok kepada bahagian akhir, Allah ceritakan tentang peraturan dan syariat dan berdoa hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Allah mengajar kita berdoa. Dua ayat akhir itu adalah hebat, tuan-tuan, ya. Perlu diamalkan pagi dan petang, insya-Allah, ya. Untuk kita dapat manfaat dan dapat kita meraihkan ataupun menghidupkan isi daripada surah Al-Baqarah. Baik, kita selesai dengan juzuk ketiga tadi. Kemudian kita nak pergi kepada juzuk keempat. Juzuk keempat. Cuba tuan-tuan tengok. Cuba tengok di atas skrin tu. Mungkin kecil, tapi saya cuba besarkan dahulu. Maka kalau kita tengok ayat pertama sampai ayat keempat, ya. Kalau kita tengok perjalanan kisah dalam surah ini, ini ada cerita tentang Taurat dan Injil. Allah hiasi hidup kita dengan nafsu, ya, cara hidup yang sebenarnya, tanda kekuasaan Allah. Di sini ada kuasa, ya, kuasa Nabi. Nabi diajar supaya mengajar umatnya. Kuasa pertama, Allah menukar siang kepada malam, ya. Kisah keluarga Imran, okey. Di sinilah sejarah Nabi Isa dan juga Maryam, okey, dan seterusnya. Kalau kita tengok di sini, Yahudi berbalah tentang Ibrahim. Allah ingatkan ahli kitab, masjid pertama di bumi, okey. Dan kemudian bila masuk pada juzuk yang keempat, ayat 93 tadi, Allah cerita pasal makanan, kan? Allah cerita pasal masjid, kebaikan, Allah cerita pasal makanan, okey. Mengapa semua perkara ini penting, tuan-tuan, ya? Mengapa perkara ini penting? Kerana bila bercakap tentang masjid, tentang infak, tentang makan, ini adalah peluang untuk kita tahu bagaimana menguatkan prinsip, menguatkan al-haq dalam diri kita. Ini surah Al-Imran, surah yang menerangkan keluarga Imran amat menjaga kepada dirinya. Okey. Dan seterusnya, mari kita tengok apa yang ada. Di surah ini kita ada ya, kalau kita tengok juzuk keempat ini akan berakhir sampai ayat nombor 23 daripada surah An-Nisa, ya. Jadi kalau kita tengok semua isi kandungan daripada etika pemilihan pemimpin pada ayat 118, sikap munafik, Allah menyeru orang beriman, iktibar dari peperangan Uhud, janji Allah kepada pejuang, dan juga mohon diselamatkan daripada api neraka. Jadi semua apa yang kita perhatikan dalam surah Ali Imran ini, Allah, salah satu daripadanya ialah Allah membuat analisis Uhud, ya. Pasal Uhud kita round pertama menang kalah. Mengapa? Prinsip tak kuat. Ada tentera di Bukit Ruman itu, yang pemanah itu, dia turun. Itu Allah beri mesej kepada sahabat, beri mesej kepada kita kena kuat prinsip. Dan prinsip kita nak kuat macam mana, tuan-tuan? Kita belajar Al-Quran dan kita kena mengajar. Sebabnya tuan-tuan yang ada hari ini, dapat sikit kita ajar, kita belajar, baca dengan anak, dengan keluarga kita, share dekat Facebook nanti.
Kerana ini cara untuk kita menguatkan prinsip kita. Prinsip ni bukan dia boleh bina overnight, ya. Baik. Jadi itu adalah daripada surah Ali Imran, dan insya-Allah lepas itu nanti pada hari esok kita akan tengok surah An-Nisa tuan-tuan, ya, tetapi ia masih lagi dalam juzuk yang keempat. Juzuk yang keempat. Dia surah ini juzuk keempat ni berakhir pada surah An-Nisa ayat 23. Hari ini kita tak perhatikan, tuan-tuan boleh baca dulu, besok kita insya-Allah akan bincangkan perkara ini. Baik, kita selesai dengan perkara ini, dan kita sebenarnya nak survey tuan-tuan yang ada di online sekarang ini, ya. Kalau boleh tuan-tuan pergi kepada kalau tuan-tuan boleh type sikit pollev.com/academisdg. Ini menggunakan platform Academisdg. Saya sebenarnya nak minta tuan-tuan untuk klik, nak vote sikit. Boleh tuan-tuan, ya. Pergi pada browser tuan-tuan, typekan pollev.com/academisdg dan tolong vote sedikit. Sekarang ni nak tahu siapa mengikuti sesi Quran Time sendirian, bersama ahli keluarga, bersama rakan, ya. Silakan tuan-tuan. Okey, silakan tuan-tuan untuk ni, ya. pollev.com/academisdg. Okey, saya jemput tuan-tuan untuk vote, ya. pollev.com/academisdg, ya. Boleh cuba untuk okey, kalau kita tengok sekarang statistik di online sekarang ini ialah ramai yang sendirian mengikuti Quran Time. Alhamdulillah, kita doakan walaupun sendirian tetapi kita dapat manfaat, kita boleh kongsikan. Okey. Ini adalah segmen pertama, ya. Sebelum kita pergi pada segmen kedua kita nak tadabbur sedikit daripada surah Ar-Rahman, ya, sebentar nanti selepas ini. Kita ada lebih kurang 6 minit lagi. Di bahagian akhir ini kita nak melihat baik. Kalau sudah, apa kata tuan-tuan nanti boleh teruskan, ya. Kita akan teruskan sesi kita dengan diskusi surah Ar-Rahman. Okey, kita pergi pada segmen kita yang kedua, diskusi surah Ar-Rahman, dan tuan-tuan yang tadi sedang vote, teruskan, ya, untuk kita dapatkan maklumat, ya, sama ada ramai sendirian ataupun bersama ahli keluarga, ya. Baik, kita nak bincang surah Ar-Rahman sikit. Di penghujung ada 5 minit untuk sebagai tazkirah tadabbur kita lebih detail, ya. Mari kita tengok sama-sama. Saya bawakan pada tuan-tuan.
Baik, ini adalah tip of the iceberg yang kita boleh perhatikan, yang boleh kita fahami ada kaitan dengan surah Ar-Rahman. Saya akan kembali balik. Jadi mari kita baca dahulu surah Ar-Rahman ayat 1 sampai 5. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban. Jadi tuan-tuan dan puan, itu adalah daripada surah Ar-Rahman, ya, yang kita baca sebentar tadi, 5 ayat, dan kita harapkan tuan-tuan dapat manfaat daripada ayat tersebut. Mari kita tengok apakah isi kandungan ayat tersebut, ya. Ar-Rahman yang Maha Pemurah, yang mengajarkan Al-Quran, dialah yang menciptakan manusia, membolehkan manusia bertutur, matahari dan bulan beredar dengan peraturan dan perhitungan yang tertentu. Apakah yang kita boleh tengok terutama dalam konteks kita sekarang ini menghadapi COVID-19, tuan-tuan, ya, kita duduk di rumah ini, apakah yang perlu kita ingat selalu pada setiap hari? Ar-Rahman. Ya, jangan lupa Ar-Rahman, iaitu Maha Penyayang. Allah penyayang, penyayang, tidak ada benci, penyayang. Tuan-tuan, ya. Ini penting kerana apa? Kerana kalau kita rasa bahawa Allah ni benci, dia macam inilah kalau kita tengok dalam keluarga kita, kalau kita rasakan bahawa mungkin suami saya benci saya kot, ataupun anak saya benci saya kot, kalau kita beri peluang untuk benci, dan kita akan cari poin-poin benci. Tetapi kalau kita tahu ini adalah wahyu daripada Allah, 1400 tahun yang lepas telah turun untuk mengingatkan kepada seluruh manusia bahawa Allah Ar-Rahman, ya. Orang-orang jahiliah ataupun terkejut, dia tak biasa sangat dengan konsep Ar-Rahman. Jadi diulang dalam surah Al-Mulk, diulang dalam pelbagai surah, dalam surah Yasin, dan salah satunya surah 55, surah Ar-Rahman, ya. Maka apakah yang boleh kita belajar, tuan-tuan, daripada perkara ini? Nikmat paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat Allamal Quran, ya. Apa yang kita belajar pada hari ini, apa yang kita akan kongsikan dengan anak kita dan sebagainya, itu adalah nikmat besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi itulah, kalau kita hari ni boleh membaca Al-Quran, kalau ada orang cakap hari ni boleh ke saya pergi keluar, boleh ke saya beli apa-apa, boleh bisnes saya tak jadi, apa sebagainya, adakah saya ni tak disayangi? Kalau hari ini boleh baca Quran, hari ni boleh baca Quran, maksudnya apa? Allah kata Allamal Quran, Allah ni sebagai cikgu, ya, yang offer siapa Allah nak mengajar Al-Quran ini. Dan kalau kita sambut, ya Allah, aku nak menjadi pelajar yang belajar Al-Quran, dan kita belajar pada hari ini dengan ada orang-orang, ada ustaz ke apa sebagainya, ya, tapi yang hakikatnya adalah Allah yang mengajar, maka itu adalah tanda yang amat besar, ya, amat besar untuk kita fahami tentang nikmat besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, puan-puan dan Allah sekalian, inilah tadabbur daripada ayat kedua daripada surah Ar-Rahman, ya, hari ini ringkas, dan besok lagi kita akan sambung lagi ayat ketiga, keempat, kelima, ya. Untuk kita kenal pasti, kalau katakan setiap hari kita dapat baca Al-Quran, itu tandanya Allah menyayangi kita, ya. Walaupun ada COVID apa sebagainya, tetapi insya-Allah Allah akan beri balik, ya. Allah punya kan, alam ini Allah punya, Allah boleh ambil balik semula. Surau Allah punya, ya, Allah boleh tarik, ambil bagi balik semula, ya. Mungkin ada yang kata, oh, saya tak boleh pergi ke surau lagi, saya tak boleh pergi umrah lagi, tetapi nak ceritanya, bila kita hilang, kita akan rasa sesuatu, tuan-tuan. Moga-moga Quran jangan sampai Allah tarik daripada kita, ya. Dengan itulah kita buat program Quran Time ini, untuk terus kita dapat manfaat dan boleh kita kongsi bersama. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada semua. Itu tadabbur pada hari ini, dan kalau ada sebarang komen, banyak komen di online tu saya baca, terima kasih. Dan kalau nanti tuan-tuan ada kesempatan share apa yang kita ikuti pada hari ini, juzuk 3 ke 4, dan kalau boleh buat posting masing-masing, ya. Kemudian komen apa kandungan juzuk 3 ke 4 ataupun daripada surah Ar-Rahman, ada 3, ya, yang boleh kita belajar hari ini, dan tagkan Quran Hour, ya, tagkan kawan-kawan, tagkan diskusi ini, agar kita terus dapat manfaat yang terbaik daripada sesi Quran Time kita, insya-Allah.
Jadi terima kasih pada tuan-tuan sekalian. Saya mohon maaf kekurangan. Aqouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.